Assalamualaikum dan salam sejahtera anda menonton Dialog TVS bersama saya Khairunisa Kasnan dan saya Syahrizal Kamil Arifin. Seperti biasa, setiap minggu kita bawakan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini berkenaan dengan hala tuju kerajaan sama ada di Sarawak ataupun Malaysia secara amnya. Dan minggu ini Nisa, pastinya kita membawakan mengenai dengan kita nak bercerita mengenai kemahiran dan juga bakat. Dan tajuk pada minggu ini berkenaan dengan Yayasan Peneraju Pemangkin Bumi Putra Sarawak. Siapa kita bawakan pada kali ini, Syah? Okey, dan pada minggu ini kita ada membawakan kepada anda tetamu yang cukup istimewa. Kita terbangkan daripada Semenanjung untuk sampai ke Bumi Kuching Sarawak ini. Sempena dengan tahun baru ini pun tahun 2024, pastinya kita ingin memperkatakan tentang apakah hala tuju Bumi Putra. Kalau kita nak melihatnya Nisa daripada sudut Bumi Putra ini, kalau di Semenanjung kita mungkin konteks itu sedikit mengecil, tapi di Sarawak ataupun di Borneo secara keseluruhannya dia begitu besar. Jadi Bumi Putra itu memang seolah-olah wujudnya di bumi Borneo ini. Baik, kita tidak melengahkan masa. Kita ingin terus memperkenalkan Tetamu jemputan kita pada kali ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, Saudara Ibrahim Sani. Terima kasih Ibrahim kerana sudi bersama kami. Terima kasih kerana mempelawa saya ke Kuching. Dan apa yang dikatakan oleh Nisa dengan Syah tadi betul. Bumi Putra sebenarnya memang hidup di Borneo, di Sarawak. Dan penyusunan semula ekonomi kita bermula dengan penstrukturan bakat-bakat yang ada di bumi Borneo ini dan juga di Sarawak. Jadi apa yang boleh diketengahkan adalah tentang tahun 2024. Perkara yang perlu difikirkan adalah tentang apa telah berlaku pada 2023 dan sebelumnya, dan apa yang kita boleh susun untuk tahun ini. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita nak lihat sebelum kita pergi lebih jauh sebenarnya, kita nak bagi faham penonton di rumah sebenarnya, penonton khususnya di Sarawak ini untuk memahami fungsi yayasan ini. Ada Yayasan Peneraju dan ada juga perkataannya hampir serupa, Teraju dan juga Yayasan Peneraju. Mungkin sedikit, Cik Ibrahim. Dekat Kerajaan Perpaduan Ekonomi Madani, kita ada 3 agensi yang memartabatkan agenda Bumi Putra, iaitu Equinas, Teraju dan juga Yayasan Peneraju, iaitu yayasan yang saya terajui sekarang ni. Adalah teraju, terajui kan? Dia macam ni, mudah aja. Kalau nak buat bisnes, pergi dekat Teraju. Kalau nak pertingkatkan bakat, skill, iaitu reskill dengan upskill, datang kepada kami, Yayasan Peneraju. Apa yang kita buat adalah kita memberikan beasiswa ataupun scholarship, sama ada full scholarship ataupun partial, untuk meneruskan pembelajaran dan penskilan. Dan melalui pembiayaan kita ada banyak-banyak ramai program partners dekat Sarawak ni. Melalui program-program tu kita dapat pensijilan yang diiktiraf oleh industri. Jadi kalau nak belajar, datang dekat kita, mungkin dapat sepenuhnya pembiayaan ataupun mungkin dapat separuh pembiayaan. Dan antara upskilling dan reskilling yang kita buat, dia ada 5 trust. Pertama adalah TVET. Jadi kalau nak mendapat sijil dalam boilerman, chargeman, welding, tu semua dalam tu. Ataupun dari segi akademik, lulusan daripada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, boleh apply juga. Ataupun nak dapat accounting, ACCA contohnya, dan boleh juga datang kepada kita. And ada medical specialist. Kalau kita medical officer nak dapatkan specialization program, boleh datang kat kita. Dan yang kita nak pergiatkan usaha adalah tentang teknologi, iaitu cyber security, coding, big data, artificial intelligence. Semua sijil-sijil ni boleh dapatkan beasiswa dari kita, dan training tu di Sarawak sendiri. So tak payah nak terbang ke mana-mana, Semenanjung ke Sabah ke apa. Jadi training kita ada dekat Kuching, ada dekat Mukah, Bintulu, Miri, semua ada kat sini. So tak payah nak travel jauh-jauh. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam mengenai 5 teras yang disebutkan oleh Ibrahim, mungkin Ibrahim boleh kongsikan sedikit sebelum ni tahun 2023, tahun sebelumnya, macam bagaimana peneraju ini bergerak. Mungkin ramai yang tidak alert ataupun tidak mengetahui berkenaan dengan peranan peneraju ini sendiri. Okey, ini soalan yang sangat penting, Sah.
Yayasan Peneraju telah pun beroperasi selama 12 tahun. Tahun 2024 ini adalah tahun ke-12. Tapi bila kita tengok jumlah penerima faedah beasiswa kita, ada lebih daripada 63,000, hampir 65,000 dah sekarang. Hanya 2,000 daripada Sarawak. Sikit ke? Sikit. Ha. Jadi imagine 65,000 total, 2,000 sahaja daripada Sarawak. And then bila kita deep dive, yang 2,000 tu sebahagian adalah yang anak-anak Sarawak tapi duduk dekat Semenanjung. Maksudnya daripada Sarawak tu sendiri? Daripada Sarawak tu sendiri sangat rendah Kurang. angkanya. Dan kita nak memahami apa puncanya. Kita dah dapati ada 3 punca. Kenapa anak-anak Sarawak mungkin tidak mengetahui tentang program-program yang kita ada. Pertama adalah jauh. Sangat jauh. Walaupun kita duduk dekat Mukah, and then ada program yang kita faham program tu dekat Mukah, tapi rupanya masih jauh lagi, nak travel tu sejam 2 jam. Tu dari segi locality. Kedua adalah dari segi apa yang industri mahu. Kadang-kadang program kita sediakan ia diperlukan oleh industri pada waktu itu, tapi as the industry progresses, ada 2 tahun 3 tahun, program yang kita tawarkan awal-awal tu mungkin dah tak relevan. So kerelevanan tu penting. Dan ketiga adalah tentang tempoh pembelajaran. Mungkin program tu 6 bulan ataupun 12 bulan. Adakah kita boleh pendekkan tempoh program tu? Can we teach it dalam 2 months, 3 months? Jadi kita dah faham ini adalah antara cabaran-cabaran yang perlu kita overcome. Jadi tahun 2024 kita address all the 3 cabaran, iaitu tempoh pembelajaran yang singkat, kita pendekkan, kerelevanan, memastikan bahawa sijil-sijil tu up to date, dan locality tu kita try to bring closer. Tapi memang betul, kita memang mahukan ramai lagi anak-anak Sarawak, anak-anak Bumi Putera Sarawak untuk terus menerima faedah-faedah kita, sebab this is very important untuk terus bangunkan bakat-bakat anak Sarawak di Sarawak supaya mereka boleh terus contribute to the Sarawak economy. Kalau nak cakap pasal tentang untuk menarik minat untuk anak-anak Sarawak ni lah, kalau ikut usia sehingga 45 tahun, betul? Betul. Jadi bagaimana untuk kalau kita lihat geografi di Sarawak ini memang luas. Jadi mungkinkah daripada sudut yayasan sendiri ada memikirkan cara sebenarnya untuk bagaimana untuk mendekati mereka ini supaya maklumat yang disampaikan itu memang sampai terus dan diorang faham bahawa perlunya ada mungkin kalau nak pergi contoh sebagai Mukah tadi memang jauh sebenarnya. Kalau nak pergi ke pusat bandar tu pun dah memang jauh. Jadi mungkin ada cara lain bagi yayasan untuk mungkin menambah allowance daripada sudut pengangkutan atau sebagaimana untuk memang betul. Minat Syah, memang betul. Sebab selama 12 tahun kita beroperasi, objektif permulaan adalah untuk membina critical mass dahulu. Dan disebabkan itu, program-program yang ditawarkan oleh Yayasan Peneraju lebih kepada keperluan bandar sebenarnya. Dan kalau if I were to admit, lebih kepada keperluan Semenanjung. Tapi setelah 12 tahun beroperasi dan kita sudah pun ada critical mass ni 65,000 yang kita dah janakan, untuk mengorak langkah untuk tahun 2024, kita kena beri penekanan khusus terhadap Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan ini juga selaras dengan apa yang diinginkan oleh Kerajaan Perpaduan dan juga Timbalan Menteri Kementerian Ekonomi, kerana beliau juga inginkan lebih penekanan khusus terhadap pembikinan program-program untuk keperluan ekonomi Sarawak. Dan disebabkan itu, kita pun telah memulakan beberapa program-program rintis seperti entrepreneurship untuk SME dan juga entrepreneurship untuk startup, dan program partners kita ramai kat sini telah pun memberikan beberapa program-program pilot, 20 peserta, 30, 40 peserta dan sebagainya, dan ia membuahkan hasil yang sangat memberangsangkan untuk tahun 2023. Kepada soalan khusus additional allowance, ataupun mungkin hostel, ini semua memang telah difikirkan dan program-program kita sangat dinamik. Jadi all these additional imbuhan
akan dibekalkan dalam program-program khusus. Tapi kita nak sebut program apa yang dapat imbuhan apa tu payah. Sebab dia semua boleh. Lepasan universiti ada program dia, lepasan SPM ada program dia, lepasan tingkatan 3 sekolah rendah ada program dia. Jadi kita kena tengok dekat website kita ataupun social media kita untuk pastikan program mana yang sesuai untuk yang penerima faedah ni boleh akses. Jadi kita nak saya nak pelawa lah pada penonton Nisa dengan Syah untuk ke Yayasan Peneraju punya social media dan cari program yang sesuai untuk keperluan di Sarawak dan make sure inform kita kalau mungkin program tu bagus tapi ada isu tentang keperluan lebihan, imbuhannya lebihan, let us know sebab kita pun nak tahu juga, kita nak sensitif terhadap apa yang kita berikan. Adakah ini keperluan masyarakat di Sarawak? Kalau tak sesuai, kita kena tweak. Tweaking tu tak ada masalah. Cuma info tu kena ada. Maksudnya info untuk mengetahui apa kekurangannya, apa kekangannya agar sampai kepada pihak peneraju sendiri untuk menambah baik apa yang kurang khususnya di kawasan pedalaman di Sarawak ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Banyak lagi yang kita akan kupas mengenai apakah peranan peneraju dalam membantu upskilling dan reskilling khususnya untuk Bumiputera di Sarawak ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di TVS khususnya dan di Dialog TVS yang kita bawakan pada hari ini. Topiknya adalah berkenaan dengan Yayasan Peneraju Pemangkin Bumiputera Sarawak. Dan sebentar tadi sebenarnya tetamu istimewa kita yang berada di Kuching ketika ini bersempena dengan Tahun Baru 2024 ini telah memberkatakan berkenaan dengan 5 trust yang menjadikan sebagai satu ejen untuk memangkin kemajuan sosioekonomi khususnya Bumiputera dan khususnya di Sarawak ini. Kita dah memberkatakan sebentar tadi ada juga yang dikatakan berkenaan dengan akan diletakkan beberapa inisiatif untuk membantu mereka yang berada di luar bandar khususnya untuk melanjutkan pelajaran, untuk enhance dia punya skill dan sebagainya. Jadi kita nak tahu dia melibatkan pelbagai pihak. Lepasan macam tadi saudara Ibrahim ada memberitahu dia bukan sahaja untuk lepasan SPM tapi lepasan universiti, lepasan kolej sehingga umur 45 tahun sebenarnya. Tapi Cik Ibrahim, kita nak berkata tentang berapa banyak sebenarnya amount untuk mereka ni boleh apply ni sebenarnya. Kita tertanya-tanya juga sebenarnya kan. Mungkin kalau seperti HRDF dengan izin kita menggunakan Kementerian Sumber Manusia ada menawarkan allowance, tapi mungkin allowance tu tidak sebesar yang diberi oleh yayasan. Itu satu. Nombor dua, apa perbezaan dia dengan yayasan yang lain juga yang menawarkan? Jadi keistimewaan daripada Yayasan Peneraju itu. Itu nombor dua. Okey. Dari segi amount agak payah nak sebut sebab setiap program ada special offering dia. Tapi apa yang kita boleh sebut adalah tentang objektif utama yang kita datang ke Sarawak dan memastikan bahawa kita boleh susun semula bakat-bakat di Sarawak ini. Jadi before saya masuk dalam topik tu, mungkin kita tengok success stories yang ada. Kita dah ada ramai anak-anak Sarawak walaupun 2000 yang saya sebutkan awal tadi, tapi ada satu penerima faedah yang merupakan anak Penan. Nama dia adalah Alistair Tiktoni. Alistair dahulunya merupakan penerima faedah Yayasan Peneraju dalam Peneraju Tunas Geliga. Kini Alistair sedang menuntut di UTP, Universiti Teknologi Petronas, dalam Bachelor Petroleum Engineering with Honours. Ini antara satu anak Penan yang pada awalnya join Yayasan Peneraju dalam Teraju Tunas Geliga, and then dia grow, and today dia pergi belajar dekat UTP. Kemudian ada satu lagi orang yang menerimakan faedah Yayasan Peneraju di Sarawak. Nama beliau adalah Siga Adau. Beliau merupakan salah satu daripada 2 wanita yang telah pun lengkap dalam peneraju profesional jurutera pesawat berlesen. Engineering, flight engineering, jurutera. Jadi imagine engineer dalam aircraft industry, women from Sarawak. So these are the success stories yang kita nak kongsikan. Ada lagi seorang penerima faedah nama dia Aisyah Osman.
dan beliau merupakan penerima beasiswa untuk peneraju skill chargeman L1, dan beliau juga merupakan penerima award CEO Yayasan Peneraju Star Awards 2019. Dan kini beliau terlibat dalam pembinaan Pan Borneo Highway. Jadi imagine kalau ada cerita-cerita macam ni, banyak ataupun ramai lagi yang kita boleh hasilkan sekiranya ada minat dari anak-anak Sarawak, walaupun up to 45. Banyak lagi program yang kita susun untuk anak-anak muda, awal 20-an, 18-19 tahun macam tu. Dan disebabkan itu kita bekerja rapat dengan partners-partners kita. Seperti kalau saya boleh kongsikan, Tegas, iaitu tabung ekonomi gagasan anak Sarawak, di mana program yang kita bina adalah tentang inovasi digital dan keusahawanan. Kita juga bekerjasama dengan SDEC untuk membina program yang berkaitan dengan PKS ataupun micro PKS. Dan juga kita bekerjasama dengan Center for Sarawak, Center for Technology Excellence, untuk membina program-program yang melibatkan augmented reality dan juga virtual reality. So daripada segi PKS, keusahawanan, virtual, augmented reality, semua kita ada program dekat Sarawak ni. Yang penting kita kena tanya diri kita dulu. Kita nak belajar tak nak? Apa yang kita minat? Apa yang kita minat? Dan kalau kita minat that particular subject, pergi dekat Yayasan Peneraju punya website ataupun social media, cari. Dia macam kita nak cari universiti lah, kos apa yang kita nak ambil. Tapi kena ingat, kalau kita tak nak belajar, universiti mana pun, ada 100 universiti pun, tak ada, no point. Betul. Okey. Tapi ada 2-3 lagi partners yang saya nak kongsikan yang telah pun kita bekerjasama setelah beberapa tahun. Antaranya adalah tentang ACCA, Chartered Accounting Program, di mana Sunway College Kuching telah merupakan program partner kita setelah sekian lama. Okey, so ada dekat Kuching ACCA program, boleh buat. Another one is of course Mutiara Technology Center, di mana kita ada TVET upskilling dalam program seperti Chargeman untuk elektrik dan sebagainya. Okey, tu ada. And then of course Sarawak Skills, di mana kita ada solar training, PLC training ataupun power plant controller training. Jadi semua ada pelbagai. Jadi kalau kita tak tahu apa yang kita minat, mungkin itu topik dia. Saya nak sambung belajar, saya nak tingkatkan gaji saya, tapi saya tak tahu apa nak belajar. Boleh terus kepada program-program partner kita di Sarawak, sama ada di Sarawak Skills ataupun Tegas ataupun mana-mana, SDEC dan sebagainya. Dan discuss dan bincangkan. Mungkin diorang boleh bagi nasihat ataupun direction. Mungkin bakat yang ini bagus kepada yang ini, mungkin bakat yang itu bagus kepada itu. Yang penting adalah usaha, kehendak kita untuk sambung belajar. If kita nak sambung belajar, mungkin ada beasiswa yang tersedia, yang mungkin tak ada take up. Satu lagi perkara yang mungkin saya kongsikan sebelum kita toss balik kepada Ustaz Syah. Input student dari Sarawak agak rendah berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia ataupun wilayah lain di Malaysia. Yang cabaran yang saya sebutkan tadi ada 3 pada awal tadi. Tapi mungkin kita kena, Yayasan Peneraju kena pergiatkan usaha untuk menarik minat potensial penerima faedah di Sarawak. Dan disebabkan itu pada tahun ini Yayasan Peneraju akan meluangkan masa yang agak lebih di Sarawak untuk memastikan bahawa bakat-bakat di Sarawak ketahui apa yang kita buat. Mungkin topik dia adalah diorang tak kenal kita. Jadi kita kena so tak tahu tak kenal apa tak cinta kan, that as the saying goes. Jadi kita kena, untuk cinta kita kena berada di sini lebih. Dan itu adalah antara perkara yang kita akan buat untuk tahun ini.
Sebelum kita nak pergi lebih lanjut, apa peneraju nak buat dekat kawasan Borneo ni sebenarnya, di wilayah Borneo Tapi ini? itu kira memang Encik Ibrahim, memang itu adalah daripada salah satu daripada fokus tahun ini 2024 adalah Jeraya Wara Ya, betul. di Jeraya Wara. Borneo, di Borneo ini. Maksudnya termasuk Sabah dan juga Sarawak. Sebelum kita pergi lanjut dengan apa peneraju nak buat, saya nak tanya sikit sebenarnya berkenaan data daripada peneraju sendiri. Awal tadi Encik Ibrahim ada sebut mengenai 2,000 daripada anak-anak Sarawak yang menyertai peneraju ini. Data daripada peneraju sendiri, apakah bidang-bidang yang menarik perhatian mereka selain daripada yang disebut seperti chargeman, aircraft engineering, oil and gas? Apakah yang sebenarnya yang menarik 2,000 data tu? Apakah bidang yang paling banyak dicuburi oleh mereka? Antara bidang yang paling diminati oleh anak-anak Sarawak adalah TVET ataupun upskilling dalam vocational training. Okey. Dan ini sangat diperlukan kerana kita sepanjang 12 tahun beroperasi fokus lebih kepada input, iaitu berapa orang kita boleh tarik untuk program-program kita, dan penekanan yang mendalam tentang output dan outcome mungkin kurang diperlakukan. Jadi untuk tahun ini kita akan beri penekanan khusus terhadap the demand side of things, iaitu syarikat-syarikat, industri-industri apa yang mereka perlukan di Sarawak. Contohnya hydrogen technology. Yes, betul tu, teknologi baru. So these are the new areas yang kita mungkin kena pergiatkan usaha untuk bikin program-program yang berkaitan dengan ini. And I have to admit, untuk hydrogen we are still in the developing stages. Yes. Tapi ini adalah at least kita tahu apa yang kita tak tahu. Kalau kita tak tahu apa yang kita tak tahu, agak susah untuk kita bergerak. Tapi at least we know these are the things that we don't know. So kita boleh fokus energy dekat sini. Another area is tentang new energy transition policy, just like hydrogen, tapi in the areas of carbon, hydrocarbon, and dan juga kena ingat fossil fuel is still a big component of our energy mix. Dekat mana kita nak fokus dekat situ. So that ini adalah antara area yang kita boleh fikirkan. Ada juga perkara yang kita kena fikirkan tentang penyusunan bakat anak-anak Sarawak dan memastikan bahawa mereka mendapatkan perhatian yang mendalam tentang training di luar Sarawak. Sebab kalau kita nak fikirkan tentang sektor E&E, Electronics and Engineering. Mungkin kita kena cari location untuk menerima training di Penang ataupun di Kulim dan sebagainya. Maksudnya Adakah di kawasan perindustrian? Ya, perindustrian. Mungkin kita kena bawa bakat-bakat daripada Sarawak ke tempat-tempat yang industri ini sedang berkembang pesat. Dan setelah menerima latihan yang sewajarnya, tak kisahlah 6 bulan, setahun, lebih daripada itu, kita bawa balik bakat ni kembali ke Sarawak. Dan ini adalah antara possibilities yang kita kena fikirkan. Adakah kita buat sekarang? We are. Train and placement adalah antara program yang kita melakukan perkara ini. Ada satu NDP juga yang kita buat, Nurture Development Program, untuk memastikan bahawa bakat-bakat menerima training yang sewajarnya. Jadi ada a few things yang Yayasan Peneraju sedang buat yang memastikan bahawa bakat-bakat menerima latihan amali yang sewajarnya di kawasan-kawasan yang mungkin tak ada di Sarawak, tapi kita bawa balik bakat tu kembali kepada Sarawak. So that is an area that we are looking at aggressively untuk tahun ni. Itu daripada sudut untuk pendidikan diorang sendiri. Dan tapi kita nak tahu juga berkenaan dengan bagaimana kebolehpasaran itu sendiri. Kebolehpasaran mereka-mereka ini adakah dipantau oleh pihak yayasan sendiri? Sebenarnya ada 63,000 sebelum ini kan. Jadi kita nak tahu juga kebolehpasaran mereka ini adakah tertumpu di industri yang di kawasan, di negeri-negeri industrial state seperti Penang, Johor, KL. Adakah selepas ini Yayasan Peneraju akan bekerjasama dengan kerajaan negeri sebagai contoh untuk membangunkan kebolehpasaran yang lebih ramai akan di pantau. Sarawak? Tapi tahan dulu jawapan itu kerana kita ingin berhenti rehat. Sekali lagi, jadi kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Baik,
Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS. Tadi sebelum kita berhenti rehat, kita dah berbincang mengenai, kita tanya soalan, Syah ada tanya soalan kepada saudara Ibrahim berkenaan dengan keboleh pasaran selepas menyertai yayasan ni, keboleh pasaran pelatih-pelatih ini bagaimana? Okey, marketability, keboleh pasaran. Ini adalah antara tumpuan yang paling penting untuk Yayasan Peneraju bagi tahun 2024. Kita ada satu kajian yang kita laksanakan untuk memastikan bahawa penerima-penerima faedah kita yang telah pun melengkapkan program-program mereka ditempatkan di industri yang betul, iaitu kalau kita latih seorang bakat itu dalam chargeman, adakah bakat itu bekerja sebagai chargeman di industri yang betul? Okey. Ini tidak bermakna andai kata seorang bakat itu yang telah pun dilatih dalam chargeman tapi dia kerja dalam sektor boilerman seperti contoh. Kita kena faham adakah itu underemployment ataupun reskilling yang berlaku secara natural. Jadi untuk menjawab soalan-soalan seperti ini, ya, seperti I give you another example. Seorang bakat yang dilatih dalam perakaunan mendapat ACCA dan apabila telah tamat pembelajaran, adakah beliau juga bekerja sebagai accountant di sebuah syarikat ataupun bekerja sebagai entrepreneur? Jadi dua contoh ni tidak bermakna jika kita latih seorang bakat tu dalam sertifikat yang awal dan kemudian bekerja di job yang lain, ini tidak bermakna ia adalah underemployment. Sebab mungkin apa yang dia belajar melalui accounting, now dia jadi entrepreneur, dia mungkin tak boleh jadi entrepreneur tanpa skill accounting. Ataupun yang tadi nak bekerja di boilerman, okey, faham, tapi kalau kita tak train dia dalam chargeman, mungkin dia tak boleh operate boiler machine tu. Jadi ini adalah antara perkara yang kita beri penekanan khusus tentang traces study, iaitu kajian lanjutan daripada penamatan pembelajaran. Dalam traces study itu, kita akan tanyakan soalan-soalan seperti gaji, penempatan pekerjaan, lokasi, progres kerjaya. Mungkin kita start dengan bawah sebagai eksekutif atau sebagainya, lepas tu dia naik pangkat dan sebagainya. Soalan-soalan ini kita akan tanyakan dan penerima-penerima faedah sebelum mereka membuat pembelajaran dengan kita, dia ada kontrak untuk sign. Dengan itu kita akan terima, akan take part dalam tracer study ini. Tapi namun demikian, walaupun ada dalam kontrak, walaupun kita buat kajian tracer study, ramai daripada bekas-bekas penerima faedah kita yang tidak mengambil bahagian dalam tracer study ini. Kita tak tahu kenapa. Adakah sebab segan nak bagi tahu gaji? Walaupun gaji, informasi atau maklumat yang kita dapati itu bukan untuk umum. Dan kalau kita tanya pun dia tak tulis nama, kita tulis yang blinded information. Mungkin segan, mungkin tak tahu yang kena buat, mungkin malas, tak mau mengambil bahagian. Jadi antara perkara-perkara ini, ia menyekat penambahbaikan program-program yang ditawarkan untuk masa-masa depan. Dan disebabkan itu kita tak tahu macam mana nak memperbaiki program yang sedia ada jika bekas-bekas penerima faedah ini tidak mengambil bahagian. I give you a real number. Kita ada kelab bekas-bekas penerima faedah Yayasan Peneraju ataupun alumni yang dinamakan SHIFT, Scholars for Transformation. Di Sarawak, walaupun ada 2,000 lebih penerima faedah, hanya 59 orang sahaja yang mengambil bahagian dalam kelab alumni kita yang dinamakan SHIFT. Jumlah tu kecil. 59. Tak ramai. Setakat 31st Disember 2023. Out of 2000. Out of 2000. Tak sampai separuh pun. separuh. Jadi bayangkan, and then kalau kita besarkan angka ini, 59 orang terhadap 65,000 penerima faedah Yayasan Peneraju, it is inconsequential, the number. Jadi kalau kita buat studies ke, kita buat apa ke, dia jadi rounding error.
and this is unacceptable by Yayasan Peneraju Standards. Jadi kita telah pun memberikan satu amanat kepada program-program partners kita untuk menyegerakan penerima-penerima faedah untuk anak-anak Sarawak dan bekerja keras untuk mendapatkan mereka mengambil bahagian dalam kelab alumni kita. Sebab kalau kita tak dapat maklumat mereka melalui program ini tidak membolehkan kita untuk menambahbaikkan program kita. So it's very important for penerima-penerima faedah Yayasan Peneraju di Sarawak untuk mengambil bahagian dalam tracer study dan juga mengambil bahagian dalam Club Alumni Shift yang kita inginkan mereka buat sedemikian. Saya walaupun saya sedikit trigger dengan perkataan alumni itu, tapi tak apa. Sebenarnya saya ingin mengatakan tentang selepas contoh mereka yang telah menyertai yayasan, maksudnya memohon pembiayaan daripada yayasan. Jadi mereka ini telah pun menjalani kursus. Tetapi kursus itu mungkin memakan masa yang lama, jadi dah obsolete. Jadi bila dah obsolete ini, pasaran baharu dibuka. Jadi adakah mereka ini boleh diberi tawaran semula atau berdasarkan merit, tapi still lagi meritnya adalah di Bumiputera atau macam boleh mana? Bukan semua, tetapi ada case by case basis boleh. Dan antara program partner yang kita ada seperti contoh Sentex dan Sarawak Skill, Tegas, SDEC, IEG, Mutiara Technology Center, Sunway College dan sebagainya. Jika program pada awalnya yang diterima mungkin tidak boleh lagi digunakan kerelevanannya, dan mungkin kalau nak tambah lagi pengajian dalam sektor yang lebih relevan, ia boleh berjaya dilakukan. Namun demikian kita kena tengok case by case basis. Untuk Sarawak kita boleh buat sedemikian sebab agak kecil intake-nya. Tapi mungkin untuk negeri-negeri lain mungkin agak susah ataupun sulit sebab angkanya sangat besar. Tetapi untuk menjawab soalan khusus Syah tadi, memang boleh. Sebab yang penting adalah tentang pembinaan modal insan di Sarawak ini. Maksudnya dia upgrade dia punya sijil sedia ada? Yes, dia upgrade sijil-sijil yang sedia ada ataupun mungkin kena cross-pollinate industri. Okay. It's possible. Tapi nak kata semua boleh? Tidak. Tak. Tapi some industries boleh. Okay, kita kena tengok balik tentang apa yang ingin dilaksanakan. Why we allow this cross-pollination across industries adalah sebab kita nak tengok 3 teras utama Kementerian Ekonomi, iaitu untuk membina asas ekonomi yang cekap, untuk memberikan pertumbuhan untuk semua rakyat B40, M40, Sarawak, Sabah, Semenanjung dan sebagainya, dan juga untuk membina pendapatan tinggi yang berasaskan inovasi. Untuk Yayasan Peneraju, ini adalah teras yang kita memberi pengkhususan yang sangat-sangat penting dalam Kementerian Ekonomi. Sebab dalam ekonomi madani ada pelbagai agensi, tapi untuk Yayasan Peneraju, agensi kita adalah untuk memberikan tumpuan khusus terhadap pendapatan tinggi berasaskan inovasi. So if we don't allow the cross pollination, bermakna kita tak akan mendukung core nombor 2 dalam Kementerian Ekonomi. Jadi is it hard to do untuk kita? Yes, it's hard sebab kita dah bikin, kita dah develop program yang satu tu khusus untuk ini. But if the talent needs to cross, we will see to it. Macam tu. Kalau tak bagi akan mati macam tu je lah. Ya. And then of course apa yang sijil yang dapat tadi mungkin tak relevan dan apa faedah kita buat semua ni. Ya, betul. So it has to mean something to us. Jadi macam saya cakap sebutkan awal tadi, what is important is input is important, berapa ramai penerima faedah yang diambil, tapi penekanan khusus adalah tentang output dan juga outcome. Jadi ini sebenarnya berbalik pada soalan yang kita tanyakan, walaupun kita dah menghampiri 45 minit kita bersiaran sebenarnya pada awal tadi, sebelum kita berhenti rehat pada awalnya 10 minit pertama saya bertanyakan soalan kedua saya itu, apakah perbezaan, apakah keistimewaan Yayasan Peneraju itu dengan yayasan-yayasan lain? Mungkin sebersedikit sebenarnya fungsinya itu telah dinyatakan, tapi secara overall mungkin secara overall adalah ini. Keistimewaan Yayasan Peneraju adalah tentang pembikinan program kita yang sangat dinamik.
Kalau kita tengok agensi-agensi kerajaan lain ataupun badan-badan kerajaan lain, badan-badan berkanun yang lain yang memberikan latihan yang pelbagai ataupun pengkhususan yang spesifik, program-program yang ditawarkan oleh mereka bersifat hakiki, fixed. Berbanding dengan kita di mana program-program yang ditawarkan sangat dinamik, fleksibel. Kerana kita peka terhadap keperluan industri dan syarikat-syarikat. Kalau kita tak peka, maka kita tidak boleh melaksanakan program yang relevan. Ya. Sebab itu antara asas ataupun teras wakil-wakil daripada Yayasan Peneraju adalah, adakah kita membina bakat yang meningkatkan daya tahan mereka terhadap kebolehpasaran mereka di industri. Kalau tak boleh, stop it, ataupun pivot, ataupun improve dan sebagainya. Ini adalah tentang teras-teras yang saya sebutkan tadi, tetapi sub-core teras yang kita ada adalah tentang pengukuhan asas ekonomi, membina bakat-bakat yang membolehkan kita mendukung pemangkin pertumbuhan seperti zon ekonomi khas, seperti Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga, dan juga untuk memastikan bahawa kami laksanakan semua perkara ini melalui perbelanjaan yang berhemat. So efficient funding to dynamic programs. Is this hard to do? Sangat sukar untuk melaksanakan program-program yang saya sebutkan tadi. But is it worth it? Yes. In fact, lagi susah perkara tu untuk dilaksanakan, lagi tinggi satisfaction untuk melaksanakannya jika ia dilaksanakan dengan betul. So keistimewaan Yayasan Peneraju adalah kami membawakan program-program kepada pasaran untuk menaik taraf bakat-bakat sedia ada, dengan menawarkan a flexible and dynamic offering. Dan pada masa sama memenuhi keperluan pasaran. Itulah yang diinginkan. Ingin saya sebutkan sikit, just one more minute, tentang ada jabatan di dalam Yayasan Peneraju yang dinamakan sebagai Partnership and Growth. Dan jabatan ini adalah ditubuhkan untuk memberikan penekanan khusus terhadap kepekaan kita kepada keperluan industri. Dan wakil-wakil Yayasan Peneraju di dalam jabatan ini sangat-sangat agresif untuk mendengar pandangan industri terhadap keperluan mereka. Andai kata kita membikinkan satu program yang tidak diperlukan oleh industri dan kita telah pun mendengar kesemua suara-suara industri seluruh Malaysia, we will terminate that program immediately. Sebab tak ada point untuk kita buat program tu if there is no demand untuk teruskan. Jadi that's why bila kita mengurak langkah dengan cara ini, kesemua graduan penerima faedah kita mendapat employment yang sangat tinggi. Jadi untuk profesional, angkanya adalah sangat tinggi, 95% to 97%. Tinggi. Untuk skill, angkanya juga tinggi, 85% ke 90% dan sebagainya. Jadi jika kita fikir, kalau ada orang pendengar ni, penonton Syara Jungun Hisab mendengar, bolehkah saya mendapat pekerjaan andai kata saya menerima faedah Yayasan Peneraju? 9 dalam 10 menjawab ya. Mungkin 8 dalam 10 menjawab ya. So the ability for you to get a job after receiving our scholarship is high. I wouldn't say extremely high, tapi tinggi. Okay. Baik, itu dia tadi penonton. Kebolehpasaran itu sangat tinggi, walaupun bertebaranlah yayasan pendidikan yang berada di luar sana ini menawarkan satu peluang bantuan untuk anda, tapi pilihan itu tertakluk kepada anda dan pilihan anda bersama ibu bapa anda bagi mereka yang masih lagi berusia 18, 19, 20 hingga ke 45 tahun. Kita akan berhenti rehat
sekali lagi, kembali nanti kita nak juga tahu sebenarnya bagaimana program partner ataupun rakan-rakan kolaborasi Yayasan Peneraju ini memainkan peranan dalam usaha untuk mewawarkan apa yang ditawarkan oleh peneraju serta syarat-syarat kelayakan untuk memohon. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya dalam Dialog TVS. Baik, bertemu kembali. Anda masih lagi bersama saya, Syazwan Arifin dan juga Karinisa Kasnun. Dalam topik kita bawakan hari ini, Nisa, adalah Yayasan Peneraju Pemangkin Bumi Putera Sarawak. kenapa pentingnya sebenarnya kita ingin mengatakan Bumi Putera ini, kenapa kita perlu membangunkan masyarakat ataupun Bumi Putera ini sendiri, kerana ini adalah bumi kita. Betul. Malaysia ini memerlukan anak Bumi Putera ini untuk bangun, untuk memajukan negara, dan hala tuju itu pun telah ditetapkan oleh kerajaan sebenarnya, dan melalui agensi-agensi yang ditetapkan khususnya daripada Kementerian Ekonomi sendiri ada membawakan beberapa inisiatif utama untuk membangunkan Bumi Putera, dan kita bawakan ke studio juga adalah Encik Ibrahim Sani untuk memperkatakannya tentang bagaimana nak membangunkan Bumi Putera. Betul. Okey, kalau kita tengok bagaimana kita susun dekat Kementerian Ekonomi agenda Bumi Putera, bukan sahaja di Sarawak tapi di seluruh Malaysia, kita mula dengan Yayasan Peneraju, iaitu penyusunan semula bakat-bakat untuk memastikan kerelevanan mereka terhadap kebolehpasaran mereka, untuk menjawab kehendak industri. Kemudian kita tengok Teraju, iaitu bagaimana mereka ingin membangunkan PMKS, perusahaan kecil, mikro juga, dan sederhana, dan memastikan bahawa perusahaan ataupun bisnes Bumi Putera dapat lepas that infancy stage, the first 5 years of doing business, dan jika mereka dapat mempertahankan daya saing mereka di pasaran, mereka ingin mendapatkan imbuhan ataupun pelaburan yang lebih, mereka boleh ke Equinas untuk dapat menarik duit-duit daripada private equity ataupun venture capital. Jadi dekat Kementerian Ekonomi kita ada Yayasan Peneraju, Teraju dan juga Equinas. So ini cara kita susun dalam agenda Bumi Putera dalam Kementerian Ekonomi. Dan ini mendukung usaha kita untuk mendapatkan ekonomi madani yang ada 3 teras tadi, iaitu penyusunan bakat untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, pendapatan yang berhemah, dan juga mendukung industri-industri yang ada pemangkin seperti hala tuju ekonomi tenaga baru, dan juga perkara-perkara yang memberikan pendapatan yang berinovasi tinggi. Tapi kita tengok balik apa impact kita kepada penonton-penonton Syah juga Nisa. How does this affect me? Jadi kita kena tengok apa program yang ditawarkan oleh Yayasan Peneraju yang tepuk dada tanya selera lah, senang kata. Untuk golongan bekerja, kita ada banyak program, tapi antaranya yang saya ingin highlight adalah tentang kerjasama kita dengan Mutiara Teknologi, iaitu Peneraju Skill Chargeman. Bagaimana kita ingin melatih bakat-bakat untuk memastikan bahawa mereka mendapat latihan dalam electricity, wireman, chargeman dan sebagainya. Ada juga kerjasama dengan SDEC, iaitu SME Digitize. Ia juga ditawarkan kepada graduan, tetapi golongan bekerja juga boleh ambil perkara ini. Dan ada kerjasama yang kita buat juga dengan SDEC, iaitu High Talent Sarawak, juga ditawarkan kepada graduan dan juga golongan bekerja. So if you are working and nak tambah lagi skill on top of what you are doing, Peneraju Skill Chargeman, SME Digitize dengan High Talent Sarawak. Okey, untuk lepasan SPM ataupun golongan bekerja dan tidak bekerja, maknanya tak ada university degree, maksudnya, no problem. SPM holder terus ke Peneraju Skill Professional mendapatkan ACCA. Ini dilakukan dengan kerjasama dengan Sunway College. Dan pelajar Institut Perguruan Pendidikan Malaysia ataupun pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia, kita ada program yang dinamakan Peneraju Tunas Bridge Karisma IPGM. Ini adalah kerjasama dengan Intelli Group Education.
di mana kita memberikan latihan tambahan kepada bakat-bakat yang berada dalam sektor perguruan ataupun pendidikan. Dan antaranya dalam peneraju tunas Bridge ini, Karisma, ia memberi pendidikan terhadap Nurture and Development Program dan juga program yang memberikan latihan digital dan sebagainya. So it's a comprehensive program. Dan grup yang saya ingin mempelawa lebih mendalam adalah tentang grup ataupun target kumpulan sasaran yang lebih mendalam adalah tentang grup siswazah dan juga graduan. Kerana kalau kita tengok gaji penengah graduan di Malaysia pada tahun 2016, gaji penengah median salary adalah RM2,066, 2066. Itu adalah pada 2016. Tapi kalau kita tengok 2022 data yang kita ada, 2023 belum ada data lagi. Gaji penengah graduan adalah RM1,600. Maknanya graduates are earning less now. Dalam kata erti lain, mendapat sebuah ijazah tidak lagi mendatangkan wage premium seperti mana yang diinginkan. Ini adalah kan kita kena buat 1 hour show yang lain tentang topik why specifically on the wage, why kids tak nak masuk universiti. Because they may not know the numbers that I just shared, tapi they can feel it. Kawan-kawan yang ada degree, betul, gaji dia lebih kurang sama ataupun lebih rendah daripada kawan-kawan yang tak ada degree. Jadi apa function kita dekat Yayasan Peneraju untuk membantu golongan siswazah dan juga graduan? Kita ada peneraju skill latihan untuk siswazah bagi program-program yang banyak. Antaranya Agriculture Drone Technology, Artificial Intelligence Driven UAV, Inspection Technology, Expert Craftsman dalam Mechatronic dan juga DevOps Engineer, di mana kita bekerjasama dengan Federation of Malaysian Skills Center dan juga Sarawak Skills. Ada juga kelayakan yang berbeza untuk program-program seperti ini dan kategori-kategori seperti ini. Tapi kita kena pergi ke yayasanpeneraju.com.my ataupun social media kita di Instagram, LinkedIn dan sebagainya untuk mengenal pasti apakah syarat-syarat kelayakan yang ada. Whatever it is, kalau kita merupakan seorang golongan universiti lepasan graduan, kita kena tambah skill lebihan untuk memastikan bahawa kita ada kebolehpasaran yang sangat tajam berbanding dengan other talents out there. Okey. Kita juga kena kenal pasti adakah program-program ini dapat mendatangkan kerjaya yang sewajarnya di dalam Sarawak. Mungkin tidak lengkap. So kita kena pergi ke lokasi seperti di luar Sarawak, sama ada di Sabah ataupun di Semenanjung. Whatever it is, yang penting adalah kita kena make sure kalau kita nak sambung belajar, adakah kita boleh mendapat beasiswa yang sewajarnya? Jawapannya adalah ya. Terus ke laman-laman Yayasan Peneraju. So untuk mengetahui syarat-syarat juga terus ke yayasanpeneraju.com.my. Okey, sebelum kita mengakhiri, kita hanya berbaki kurang daripada 5 minit sebenarnya untuk saudara Ibrahim kita berkongsi tentang yayasan ini. Yayasan Peneraju. Kita nak tahu juga sebenarnya perancangan di awal tahun 2024 ini, apakah perancangan yayasan khususnya di kawasan Borneo ini, di Sabah dan juga di Sarawak khususnya untuk kita, kerana peratusannya rendah. Betul, peratusannya rendah. 2000 kalau sebelum ini daripada 65,000 tadi hanya 2,000 saja. Bagaimana untuk meningkatkan dan apakah plan jangka masa pendek dan jangka masa panjang untuk reach out belia-belia khususnya di Sarawak ini untuk mengetahui mengenai peneraju dan juga menyertai untuk sekurang-kurangnya meningkatkan gaji pada hujung bulan itu sebenarnya. Kita kena tanya diri kita, peratusan intake untuk anak-anak Sarawak sambung belajar masih boleh diperbaiki lagi dan diperhalusi lagi. Tapi bila kita tanya kenapa tak nak belajar ataupun kenapa tak nak sambung, rata-rata alasannya adalah tentang jauh daripada rumah ataupun tak mau tinggal, tak mau berjauhan dengan ibu bapa ataupun keluarga. Ini adalah
reason yang sering diperkatakan. Okey, kita boleh bawa program yang lebih rapat dengan kediaman. Okey, kita boleh bawa program-program partners yang kita boleh target bandar-bandar, walaupun mungkin bukan bandar besar tetapi bandar. Bandar kecil pun tak apa, supaya mereka di pedalaman dapat ke program ini. Tapi there is only so much we can do. Mungkin tiba masanya untuk saya pelawa kepada ibu bapa di Sarawak. Ada masanya kita perlu rapat dengan anak. Tetapi ada masanya kita perlu lepaskan anak untuk sambung belajar. Demi kebaikan anak itu sendiri dan juga keluarga. Mungkin saya daripada Semenanjung. Yayasan Peneraju ramai daripada Semenanjung. Jadi kita tak faham konteks di Sarawak. Okey, saya terima. Tapi apa yang saya tahu adalah gaji penting, ringgit sama sahaja di seluruh Malaysia, dan jika kita inginkan gaji yang tinggi, pendapatan yang tinggi, ringgit yang lumayan, there is no other way tetapi untuk menambah skill. Tak kisah graduate, ada chartered accountant apa semua, ataupun lepasan SPM, pemegang SPM dan sebagainya. Dan jika ini memerlukan sacrifice untuk meninggalkan rumah buat sementara waktu untuk sambung belajar, saya ingin pelawa kepada ibu bapa di Sarawak ini untuk membenarkan anak keluar sekejap dari rumah dan sambung belajar. Ini tidak bermakna anak itu tidak pulang ke perkarangan, perkampungan dan juga perumahan. Ini bermakna anak itu dapat membolehkan diri anak itu, membolehkan mereka mendapatkan gaji yang lebih tinggi berbanding dengan sebelumnya. Mungkin itu adalah pelawaan yang paling penting yang saya ingin bawakan kepada ibu bapa di Sarawak ini. Let your child grow. If it means leaving the house, mungkin itu sacrifice yang perlu dilakukan. Baik, itu dia tadi penutupan sebenarnya untuk apa yang telah kita bicarakan selama hampir 1 jam ini, Nisa. Betul, Syah. Pada anda, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai Yayasan Peneraju, boleh layari alaman web di www.yayasanpeneraju.com.my. Betul Encik Ibrahim? Betul. Yayasanpeneraju.com. Dan juga sebenarnya millennial ni 40 tahun yang ke atas. Millennial je yang pergi website. Anak-anak muda sekarang di Sokmed, di TikTok. So kita sekarang berada di TikTok. Angka kita, follower kita di TikTok agak sedikit buat masa ni. Tapi jika kita nak follow on TikTok tu lagi elok juga. Yayasan Peneraju di TikTok. Okey. Dengan itu sekian dulu Dialog TVS untuk minggu ini. Kepada anda, seperti biasa, jika anda ada pandangan ataupun cadangan untuk apa-apa sahaja topik ingin kami bincangkan di pentas Dialog TVS ini, jangan lupa untuk hantarkan di media sosial kami, tidak kira di Facebook ataupun di Instagram ataupun di laman X dan juga di TikTok. Dengan itu, saya Syazal Kemalifian dan kita ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, Encik Ibrahim Sani, CEO kepada Yayasan Peneraju Bumi Putra. Saya Karunisa Kasnun. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.